استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وهذه الكلمة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan tuan-tuan rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu pagi tadi. Kita bangun, alhamdulillah, kita boleh lagi melihat, kita boleh lagi mendengar, boleh lagi merasa. Semua itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan nikmat itu adalah nikmat agar kita ini senantiasa berfikir tentang kehidupan seharian kita, kehidupan yang telah kita lalui maupun kehidupan yang akan kita hadapi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang daripada pagi tadi sampailah pada saat ini, kalau kita perhatikan berapa banyak kita telah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada pagi tadi sampailah ke saat ini, berapa banyak kita telah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sama-sama telah mengetahuinya bahawa sesiapa sahaja yang berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka selawatnya itu akan terus dibawa oleh malaikat sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pada hari ini berapa banyak kita dah menabung pahala demi pahala untuk kehidupan akhirat kita. Dan pada hari ini berapa banyak kita telah keluarkan daripada tabung-tabung dosa, agar bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti tabung dosa itu telah kosong. Tuan-tuan, pada hari ini berapa banyak kita telah melakukan kebaikan kepada orang yang paling hampir dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita. Pada hari ini juga tuan-tuan,
Berapa banyak kita telah berdoa kepada ibu dan ayah kita? Berapa banyak kita telah sedekahkan Fatihah? Berapa banyak kita telah sedekahkan sesuatu harta daripada kita yang kita niatkan untuk ibu dan ayah kita? Tuan-tuan, mereka sangat menantikan pertolongan demi pertolongan daripada anak-anak mereka yang soleh, agar kehidupan mereka hidup dalam keadaan yang senang, khususnya dalam ataupun pada hari Jumaat ini. Tuan-tuan, pada hari Jumaat ini juga tuan-tuan, ya, adakah kita telah berfikir sesuatu untuk keselamatan kehidupan kita di hari akhirat kelak? Dengan kita berfikir itu, insya-Allah akan akhirnya tindakan demi tindakan untuk menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Pada hari ini juga tuan-tuan, telah berapa banyak kita membaca Al-Quranul Karim, yang mana dengan membaca Al-Quranul Karim setiap huruf itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita. Bukan perkataan, bukan ayat, tetapi setiap huruf. Kalau kita sebutkan alif, lam, mim, setiap huruf alif dan lam dan mim itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala demi pahala, ya, kepada mereka yang membacanya. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Persoalan ini tuan-tuan sebenarnya adalah persoalan yang perlu ada pada diri saya, begitu juga dengan tuan-tuan sekalian, ya, agar kita hidup dalam keadaan senantiasa berwaspada, senantiasa ingin hidup, ya, bahagia di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, pada hari ini, ya, tazkirah ringkas untuk sebelum Jumaat ini, ya, saya nak menyentuh sedikit tentang istighfar, ya, tentang istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perasan tak, apabila kita dah selesai menunaikan sembahyang, kan, kita akan istighfar sana bila assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita akan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, kenapa kita istighfar? Kenapa lepas solat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan? Kerana apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana berkemungkinan di dalam solat kita itu kita melakukan dosa kepada Allah dengan secara halus. Halus yang bagaimana? Dalam kita solat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak ingat Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam kita solat, kita tak ingat Allah. Kalau bagi orang-orang tasawuf, orang sufi, sedetik tidak ingat kepada Allah, dosa bagi mereka. Tuan-tuan bayangkan kita, saya, kita semua tuan-tuan, dalam solat pun kadang-kadang kita lupa Allah, apatah lagi di luar daripada solat. Sebab itu tuan-tuan, lepas kita beri salam, kita istighfar. Istighfar itu perlu kita merujuk kepada solat kita yang baru sahaja kita tunaikan tuan-tuan. Kita bermula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, betul tak? Allahu Akbar. Kita isytiharkan, kita beritahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya apa? Dunia ni kecil nak dibanding dengan Allah. Urusan kehidupan kita kecil nak dibanding dengan Allah. Tetapi bila kita takbir Allahu Akbar, Allah tak singgah langsung dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Tetapi yang singgah dalam hati kita, pemikiran kita, still lagi dunia. Still lagi dunia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita terus solat. Terus juga kita beristighfar. Ya Allah, dalam solat pun aku boleh lupa Engkau, wahai Allah. Kita melakukan dosa tuan-tuan, tapi dosa itu bukanlah dosa besar, tapi still dosa kerana kita melupakan Allah. Dalam solat kita lupakan Allah. Sebab itulah tuan-tuan,
Dalam kehidupan kita ini kita kena sering beristighfar kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah SWT bagi tahu, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan kita tahu juga, innal insan la yakhlu minal khata' wal nisyan. Sesungguhnya manusia itu tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, kesilapan dan lupa. Sebab itu kita kena banyak istighfar. Nabi SAW beristighfar lebih daripada 70 kali dalam tempoh sehari. Lebih daripada 70 kali, setengah riwayat lebih daripada 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tuan-tuan, istighfar ni dia bukan lama pun sebenarnya, dia tak lama, tetapi perlu kepada fokus, tumpuan. Baru kita dapat merasakan tentang kita mohon keampunan kepada Allah. Contoh macam lepas solat tadi lah, astaghfirullah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, dalam solat aku lupa engkau ya Allah. Dia bukan pada imam saja tuan-tuan, kita semua tuan-tuan, kita semua kena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa tuan-tuan? Agar solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ni apa? Istighfar ni mohon keampunan. Kita bermohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, dosa tak nampak, pahala tak nampak. Dosa tak nampak, pahala tak nampak. Apabila tidak nampak tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jarang orang nak fikirkan sesuatu yang tak nampak tuan-tuan. Bila tak nampak, orang payah nak fikir. Ini fenomena sekarang tuan-tuan. Orang akan melihat, orang lebih mempercayai ataupun orang lebih suka mengambil sesuatu benda yang dia nampak, Kalau yang dia tak nampak, dia abaikan. Pahala, dosa, nampak tak tuan-tuan? Tak nampak. Malaikat nampak tak? Tak nampak. Allah nampak tak? Tak nampak tuan-tuan. Tetapi kita percaya. Tetapi daripada tindakan kita menggambarkan bahawa kita tidak mempercayai kepada Allah, tidak mempercayai kepada hari kemudian, tidak mempercayai kepada malaikat dan yang lain. Sebab itu adalah perkara-perkara yang melibatkan tentang iman. Sebab itulah tuan-tuan, kita perlu memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Dan sebenarnya fadilat beristighfar ni banyak. Fadilat beristighfar ni banyak tuan-tuan. Bukan hanya sekadar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, tetapi akan ada fadilat-fadilat yang lain sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Nuh, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang bermaksud, maka aku katakan kepada mereka, Nabi Nuh alaihi salam bagi tahu pada kaum dia. Kaum dia tak mau ikut Nabi Nuh alaihi salam, tak mau beriman kepada Tuhan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan mereka mengejek lagi Nabi Nuh alaihi salam yang buat bahtera di atas bukit dan sebagainya. Nabi Nuh alaihi salam bagi tahu, aku buat ni kerana apa? Suatu hari nanti bumi ini akan dibanjirkan, akan turun hujan yang begitu lebat. Kamu semua tidak akan selamat. Kamu semua kalau tak ikut aku, kamu akan mati. Percayalah. Setiap hari kaum dia datang ejek
Sehingga kan apa? Sehingga kan sanggup ada yang membuang najis ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa. Dan banyak orang duk buang najis, dan sekali orang buta pun nak buang juga. Oh, perangai sungguh tak sedar diri. Astagfirullah. Taklah itu, ini Allah punya perancangan kan. Nak buang pun jatuh, terlepek. Najis tersebut kena dekat muka dia. Kena dekat muka dia. Last sekali celik mata dia. Celik mata dia. Oh, pelik sungguh. Pelik sungguh. Last sekali habis. Diangkut balik najis-najis tersebut oleh kaum-kaum yang lain. Ingat sebagai ubat. Wallahu a'lam. Allah punya kuasa. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ayat di atas menerangkan manfaat ataupun fadilat kita ni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali iaitu apabila kita perbanyakkan istighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah akan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Jadi kita banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi kalau kita ni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Hujan ni penting tak tuan-tuan? Sangat penting. Kita perlukan air, tumbuh-tumbuhan perlukan air, hayawan perlukan air, bumi perlukan air. Kalau tak ada air, habis kita. Tapi ada juga yang mentafsirkan bahawa apabila hujan ini dengan kata apa? Rezeki. Rezeki yang begitu banyak. Kalau kita nak berniaga ke apa saja yang kita nak buat, mulakan dengan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Dia menjemput rezeki. Menjemput rezeki. Maksud dia apa? Bukan kita mencari rezeki. Rezeki datang kepada kita. Menjemput rezeki. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kita kena banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan harta dan anak-anak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyakkan harta dan anak-anak kalian. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kalau ada orang yang susah nak dapat anak, bila dah kahwin bertahun-tahun tak ada anak, bagikan amalan ni kepada dia. Apa dia? Istighfar. Suruh dia beristighfar sehari 1000 kata. Guru saya daripada Indonesia, dia bagi tahu macam itulah. Siapa yang tidak ada anak, bagi dia untuk apa? Untuk dapat anak. Kalau yang belum dapat jodoh, suruh dia istighfar 1000 kali, insya-Allah akan temu jodoh juga tuan-tuan. Kalau kita ni orang yang susah tuan-tuan, orang miskin, orang fakir, sebelum pergi keluar untuk mencari rezeki tuan-tuan, istighfar terlebih dahulu. Istighfar tuan-tuan. Kalau 300 tu dah dikira banyak dah tuan-tuan. 300 istighfar tuan-tuan tak sampai 5 minit pun. Tak sampai 5 minit tuan-tuan. Tak sampai. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dia bukan hanya sekadar rezeki datang tuan-tuan, perasaan dengki, orang nak fit apa ni, nak buat khianat dengan kita, semua tu akan terlindung. Subhanallah. Kalau tak percaya tuan-tuan, sama-sama kita buat apa saja tuan-tuan. Hatta kita ni, sebab itulah kalau ulama-ulama dulu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, mereka ni tak lepas daripada beramal. Sebelum keluar mencari rezeki, mereka kena ada zikir, kena ada amalan-amalan terlebih dahulu. Bila dah keluar tu dengan barulah mereka berusaha.
First sekali kita kena beramal, berdoa, baru kita berusaha. Tapi biasanya kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita ni biasanya apa? Usaha dulu, kan? Baru berdoa, baru bertawakal. Sebenarnya turutannya, kalau bagi saya, pandangan saya, berdoa dulu dengan Allah, minta dulu dengan Allah. Kenapa? Kerana Allah ada sahibul mal, orang yang, bukan orang, Allah ini adalah pemilik kepada harta. Minta dulu dengan Allah, lepas tu baru berusaha. Jangan duk zikir je, tak usaha tak jadi. Kena usaha. Tapi bila kita zikir, bila kita istighfar, bila kita berusaha, dia punya barakah dia lain macam. Barakahnya lain macam, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, yang seterusnya apa, tuan-tuan? Allah akan menjadikan untuknya kebun-kebun, dan Allah menjadikan untuknya juga adalah sungai. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tengok, masya-Allah, tabarakallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada dia kebun-kebun. Itu juga harta, tuan-tuan. Kita kadang-kadang letak harta apa ni, kebun kita ada dekat macam-macam, kita tanam dan sebagainya, tuan-tuan. Nak tengok kebun jadi tak jadi, banyak istighfar. Semuanya, tuan-tuan, ini adalah dalil nak menunjukkan kalau sesiapa nak tambah rezekinya, ataupun kalau nak tahu tentang kunci rezeki, adalah dengan kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar yang sebenarnya, insya-Allah, ya, kesan dia kembali kepada diri kita. Demikian juga kesannya juga akan kembali kepada ahli keluarga kita. Yakinlah dengan ayat suci Al-Quran, apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ini, ayat 10 hingga ayat yang ke-11, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri saya, begitu juga dengan tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan kita dapat terus dapat beristighfar, khususnya pada hari Jumaat ni kita memperbanyakkan juga bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan kita di dalam syurga-Nya suatu hari nanti, insya-Allah. Baik, itu saja daripada saya untuk kali ini. Ya, sebab anak azan, kita tutup dengan tasbih kafarah dan salat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.